sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin bin Haji Selamat selaku pensyarah subjek H&H 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS Kumpulan M. Saya Syaviana Simpson dari Kursus Pengajian Malaysia yang memegang kad metrik bernombor di 2018-208-5229 akan berkongsi serba sedikit mengenai hegemoni dan globalisasi Barat. Apakah itu hegemoni dan globalisasi? Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani atau Greek iaitu hegeistai yang membawa maksud to lead ataupun untuk mengetuai. Secara ringkasnya, hegemoni ialah pengaruh dan kekuasaan atau dominasi sebuah negara ke atas negara-negara yang lain. Manakala globalisasi pula bermaksud satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan antara sesebuah negara dengan negara lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Fenomena yang disebut sebagai hegemoni Barat ini ialah apabila Barat menggunakan kuasanya sebagai kuasa terbesar dunia untuk menguasai politik, ekonomi, budaya, pemikiran, teknologi dan lain-lain. Dan yang paling dahsyat, apabila Barat menggunakan kuasa tenteranya untuk menguasai negara yang tidak sehaluan dengannya. Seterusnya, kita akan lihat kesan hegemoni dan globalisasi Barat terhadap negara-negara lain di seluruh dunia. Kesan yang pertama adalah kepada ekonomi. Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diguna pakai dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dunia. Ia membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada kadar yang amat pantas, terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi, iaitu perdagangan, pelaburan, dan kewangan. Hal ini berlaku apabila ekonomi tempatan semakin longgar dan terpaksa mengikut rentak ekonomi asing. Contohnya pada 2 Julai 1997 bermulanya krisis ekonomi Asia di mana nilai mata wang Thailand jatuh begitu teruk, diikuti oleh Korea Selatan, Indonesia dan Malaysia. Namun begitu, meskipun nilai mata wang sesetengah negara jatuh dengan merudum, nilai mata wang dolar Amerika Syarikat tidak mendapat kesan yang teruk kerana mereka merupakan negara yang mendominasi. Seterusnya kita pergi kepada politik. Salah satu isu terpenting dalam dimensi politik globalisasi ialah fenomena deterritorialization ataupun penyalahwilayahan, iaitu satu proses tindakan politik yang melintasi perbatasan wilayah negara. Penyebaran idea ini diterajui oleh Amerika Syarikat. Misalnya di Iraq hari ini kita dapat lihat di mana Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB justru dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia dan United Kingdom telah campur tangan dalam politik dalaman Iraq. Dan yang terakhir adalah dari aspek sosial yang meliputi aspek media dan budaya. Dari aspek media, kesan terburuk globalisasi media yang dialami oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya dan penduduk dunia lain ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Hal ini kerana Islam hakikatnya adalah agama yang menekankan kecintaan kepada ilmu dan hikmah serta memandang serius kepada lambakan maklumat yang tidak berguna. Manakala dari aspek budaya pula, generasi muda sedang dalam kegairahan untuk mengejar gaya hidup ala Barat. Misalnya, mereka meniru gaya pemakaian, budaya makan dan gaya hidup di Barat. Penggunaan pakaian yang menjolok mata serta mementingkan jenama adalah salah satu kesan hegemoni Barat yang kuat dalam golongan muda pada masa kini. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek dan isu globalisasi yang telah dibicarakan, dapatlah dikatakan bahawa dunia hari ini sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat yang belum pernah berlaku pada abad-abad sebelumnya. Cabaran globalisasi dan implikasinya terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan yang positif dan negatif. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat, manakala keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.